Masyarakat Melayu Islam digalak merebut peluang dan memanfaatkan peruntukan dalam Belanjawan 2024 untuk membina masa hadapan yang lebih kukuh. Ini terutama sekali peruntukan yang menggalakkan rakyat Singapura terus menajamkan kemahiran. Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam Mas Agus Zulkifli berpendapat bahawa aspek tersebut merupakan yang paling menarik perhatian beliau dalam Belanjawan kali ini. Bagi pekerja berusia 40 tahun ke atas, Encik Mas Agus berharap mereka akan memanfaatkan program peningkatan Skills Future yang menjanjikan tukukan kredit $4,000. Ini selain subsidi mengikuti pengajian dan allowance sehingga $3,000 sebulan bagi menyokong usaha mereka meningkatkan kemahiran. Saya fikir ini sangat menarik dan satu pakej yang belum saya dengar diberikan selama ini ataupun di mana-mana negara. Jadi kita sedang mempersiapkan pekerja-pekerja kita untuk menghadapi masa depan yang tidak menentu, tapi kita boleh mendatangkan investasi ataupun sektor-sektor yang sedang berkembang secara global. Bagi merancangkan pasaran buruh, beberapa peruntukan juga disediakan untuk menyokong para majikan dan peniaga menangani kos operasi yang meningkat dan Encik Mas Agus berharap peniaga Melayu Islam juga akan mencari peluang untuk menembusi sektor-sektor yang sedang berkembang. Saya harap Dewan Perdagangan Melayu DPMS dapat pasti apakah pakej-pakej yang diberikan sekarang ini yang boleh dimanfaatkan oleh anggota mereka dan sekaligus mengembangkan perusahaan mereka bukan hanya di Singapura tapi juga untuk menjangkau perusahaan dan perniagaan di luar negeri. Belanjawan 2024 juga merupakan pelaksanaan fasa pertama program-program Melakar Hala 7 Singapura. Menurut Encik Mas Agus, ini merupakan pendekatan yang mengambil kira aspirasi generasi baharu. Yang penting juga kita tidak mahu ini sesuatu yang hanya diberikan oleh pemerintah saja. Ini juga harus ada ground up, kerjasama dan juga volunteerism, ya, di mana kita mahu satu masyarakat yang maju bukan untuk manfaat diri mereka sendiri tapi juga bersemangat untuk memberi kembali kepada masyarakat untuk meningkatkan mereka yang masih memerlukan. Di bawah kementeriannya MSF, Encik Mas Agus juga berkongsi bahawa pakej kemajuan Comlink Plus diusahakan bukan sekadar untuk meringankan beban tetapi juga memperkasakan 14,000 keluarga yang menetap di rumah sewa. Dengan peluang yang ada, bantuan dan sokongan yang dihulurkan, beliau berharap masyarakat tidak akan mensia-siakannya dan terus memperteguhkan iltizam untuk memburu kejayaan dan membina masa hadapan yang lebih cerah. Menyeluruh dan menitik beratkan masyarakat untuk bantu mereka menangani isu-isu yang menjadi keprihatinan bagi mereka. Demikian penilaian para anggota Parlimen Melayu Islam berhubung Belanjawan 2024 yang dibentangkan Timbalan Perdana Menteri Lawrence Wong semalam. Ini antaranya menerusi pakej jaminan yang dipertingkat, lebih banyak bantuan untuk lulusan Institut Pengajian Teknikal ITE serta pelaburan terhadap kecerdasan buatan AI. Peruntukan Belanjawan 2024 untuk bantu rakyat tangani kos sara hidup di tengah-tengah ketidaktentuan ekonomi dialu-alukan para anggota Parlimen yang ditemui berita. Ini termasuk pakej jaminan bernilai $1.9 bilion serta baucer CDC, GST dan ribat. Impak cost of living, peningkatan kos hidup itu masih ada. Jadi bajet ini memberikan sedikit sebanyak enhancement package ini sedikit banyak untuk menangani peningkatan cost of inflasi buat tahun ini dan tahun depan juga saya rasa. Pertolongan dari segi cost of living package yang peningkatannya. Kedua adalah dari USAFE, pelbagai USAFE dan rebate untuk pertolongan untuk umpamanya 4 bulan akan datang, pertolongan untuk pembayaran utility mereka akan dipertingkatkan. Semua ini akan menolong mengurangkan kos inflasi buat masa akan datang. Usaha mendorong rakyat mempertingkatkan kemahiran supaya boleh mendapatkan pekerjaan dan gaji yang lebih baik juga dianggap para AP sebagai satu langkah boleh mendatangkan manfaat jangka panjang. Antaranya, termasuk sokongan untuk menggalak para lulusan ITE meneruskan pengajian di peringkat yang lebih tinggi.
Lulusan ITE berusia 30 tahun dan ke bawah yang memilih untuk mengambil diploma layak menerima tokokan sebanyak $5,000 dalam akaun pendidikan pos menengah. Mereka juga akan dapat tokokan kedua sebanyak $10,000 dalam akaun biasa CPF mereka. Ini memberi suatu dorongan saya rasa kepada mereka yang sudah mengambil diploma daripada ITE untuk meningkatkan kemahiran. Saya rasa kemahiran memberi landasan yang baik untuk pekerja-pekerja Singapura dan juga anak-anak muda Singapura, terutama sekali dalam masyarakat Melayu Islam kita untuk masa depan. Belanjawan 2024 pada pendapat saya ialah belanjawan yang komprehensif di mana semua lapisan masyarakat diberikan pertolongan. Belanjawan ini mempersiapkan Singapura untuk masa depan. Ia menunjukkan komitmen kita untuk meningkatkan kemahiran workforce kita. Selain mempersiapkan rakyat dari segi kemahiran, penambahbaikan prasarana dan daya inovasi juga didorong pelaburan lebih $1 bilion sepanjang 5 tahun ini untuk kecerdasan buatan atau AI. Kemahiran AI diperlukan di semua pekerjaan di berbagai industri. Jadi komitmen kita kepada pelaburan kepada National AI Strategy sangatlah penting untuk mempersiapkan Singapura supaya kita dapat meningkatkan kemahiran kita dalam bidang ini. Pelaburan ini merangkumi pelaburan di dalam infrastruktur dan juga pelaburan di kemahiran pekerja-pekerja kita. Ini adalah satu yang masyarakat kita haruslah mengambil kesempatan kerana ini adalah industri baru, industri yang berkembang dan industri yang boleh berikan lebih pendapatan. Ini selain mempertingkatkan khidmat jalur lebar internet sehingga 10 kali lebih laju berbanding kelajuan internet di kebanyakan rumah sekarang untuk menyokong teknologi sedang membangkit seperti AI. Menteri Kesihatan Ong Ye Kung memberi jaminan pemerintah akan berusaha untuk memastikan terapi sel bagi merawat barah akan dimampui oleh semua yang memerlukannya. Menurut Encik Ong, terdapat banyak pelaburan R&D yang dibuat untuk rawatan barah dan kosnya juga tinggi. Tambah beliau, terdapat kemudahan bersepadu bagi kaedah terapi sel. Lama-kelamaan diharapkan ini dapat menjadi pusat pengeluaran untuk terapi sebegini serta mengurangkan lagi kos. Beliau berkata demikian di acara ulang tahun ke-60 Persatuan Barah Singapura SCS. Semasa acara turut diumumkan bahawa 2 lagi pusat pemulihan barah akan dibuka pada separuh kedua tahun ini. Pusat-pusat ini dikhususkan bagi pesakit dan juga jagaan selepas rawatan. Kerja-kerja pembinaan Koridor Timur sepanjang 18 km kini selesai sepenuhnya, memberi penduduk dan pengunjung akses lebih mudah ke taman-taman berhampiran. 3 jambatan baru untuk basikal juga akan ditambah untuk menghubungkan lebih banyak lagi kawasan hijau di daerah tersebut sebagai sebahagian daripada usaha untuk memudahkan lagi orang ramai meneroka pulau ini. Penghubung Taman Bedok sepanjang 600 meter ini melengkapkan koridor timur yang mula dibuka secara berperingkat sejak 2021. Di samping penghubung taman lain seperti di Tampines, laluan-laluan baru ini menghubungkan kawasan hijau seperti Taman Pasir Ris dan Taman East Coast. Jambatan berbasikal baru juga akan ditempatkan di beberapa lokasi utama sepanjang laluan keliling pulau. Berjarak 150 km ia menghubungi taman-taman, habitat semula jadi dan tempat-tempat menarik di Singapura.